Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah bagi kursus BMMB 3113, Puan Arbia dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan saya iaitu kumpulan 4 akan membentangkan tugasan tutorial minggu keempat iaitu peristilahan bahasa Melayu dengan menggunakan Gallery Walk. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada definisi peristilahan. Kita lihat daripada perkataan istilah itu sendiri, yaitu menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah PUPI 1989 telah mendefinisikan istilah sebagai kata dan gabungan kata yang jelas menerangkan makna, konsep, proses, keadaan atau ciri-ciri khusus dalam bidang yang tertentu. Selain itu, menurut Kamus Linguistik 1989, istilah dianggap sebagai kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, sifat yang khas dalam bidang tertentu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada konsep istilah. Istilah merupakan suatu lambang linguistik yang berhuruf, bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk yang gramatis dan sistematik yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu dan bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan jawatankuasa istilah bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai. Baiklah, seterusnya, istilah merupakan satu proses membentuk golongan kata yang mengandungi sesuatu konsep yang khas dalam sesuatu bahasa tertentu dan bentuknya telah disepakati oleh sekumpulan pakar-pakar melalui jawatan kuasa bidang tertentu. Baiklah, sekarang kita akan teruskan kepada stesen yang berikutnya, iaitu kita akan mengenali apa itu istilah khusus dan istilah umum. Baiklah, pertama sekali kita akan mengenali apa itu istilah umum. Istilah umum merupakan kata-kata biasa dalam bahasa. Contohnya makan, minum, radio, budaya, nikah dan sebagainya. Tetapi terdapat juga beberapa perkataan yang awalnya berasal dari bidang tertentu kemudian digunakan secara meluas sehingga kosakata itu dianggap sebagai kosakata umum ataupun istilah umum. Contohnya kata takwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam sebelum ini, tetapi sekarang sudah digunakan secara meluas dalam bahasa sehari-hari. Begitu juga dengan kata belanjawan yang pada mulanya istilah khusus dalam bidang ekonomi, tetapi sekarang telah digunakan secara am, lebih-lebih lagi dalam perbualan antara penjual dan pembeli. Bagi istilah khusus pula, merupakan kata-kata yang penggunaannya dan maknanya kepada bidang tertentu. Contohnya, kata hidrogen, nitrogen, kekal khusus dalam bidang kimia. Contoh lain seperti kardiovaskular, diagnosis, antibody merupakan istilah yang sudah lama digunakan dalam bidang perubatan dan kesihatan. Baiklah, sekarang kita telah pun sampai di stesen tata istilah dan juga tata nama. Baiklah, apakah yang dikatakan tata istilah ataupun kata lainnya iaitu terminologi? Tata istilah merupakan satu peraturan dalam membentuk sesuatu istilah. Contohnya, dalam tata istilah matematik, kita mempunyai beberapa istilah seperti min, mod, graf, darab dan sebagainya. Manakala tata nama ataupun nama lainnya nomenklatur merupakan suatu peraturan dalam membentuk nama dalam sesuatu bidang ilmu. Contohnya bidang ilmu sains seperti biologi, kimia dan fizik. Kita ada beberapa nama yang memang digunakan dalam bidang sains ini seperti ribosom, karbon dioksida, nukleus, natrium klorida dan sebagainya. Baiklah, kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya iaitu apakah itu kata dasar dan apakah itu kata akar. Kata dasar adalah satu bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Contohnya imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan juga imbuhan apitan. Apakah itu kata akar?
Kata akar adalah satu bentuk morfem yang terikat yang bukan imbuhan. Namun, perkataan yang tidak sempurna itu akan menjadi sempurna apabila menerima imbuhan. Contohnya, tawa. Apabila perkataan ini menerima imbuhan, maka ia akan menjadi ketawa. Morfem terbahagi kepada dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan juga bentuk terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri ataupun mempunyai maksud yang tersendiri, manakala morfem terikat pula berbentuk imbuhan. Contoh bagi morfem bebas adalah guru, sekolah, rajin, dan sebagainya. Manakala contoh bagi morfem terikat adalah mempunyai imbuhan. Contoh imbuhan adalah imbuhan mem, imbuhan per, imbuhan kan, imbuhan ber, dan juga sebagainya. Kita teruskan kepada yang seterusnya, yaitu morfem peristilahan. Apakah itu morfem peristilahan? Morfem peristilahan adalah kata akar dan juga imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah, di mana terbahagi kepada tiga, yaitu pengimbuhan, penggandaan, dan juga penggabungan. Pengimbuhan adalah proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Contohnya, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, dan juga imbuhan sisipan. Manakala bentuk penggandaan pula adalah proses menggandakan kata dasar, di mana kata dasar ini mengalami penggandaan penuh dan juga penggandaan separa. Yang ketiga adalah penggabungan, yang mana proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan juga bentuk yang terhasil membawa makna-makna yang tertentu. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian dan terima kasih.